Hari ini saya terpanggil untuk berkongsi satu perkara kepada para pengedar TDC dan juga pengguna-pengguna di luar sana. Mungkin perkongsian saya ni sedikit sensitif, sedikit memberikan, mungkin akan menyinggungkan perasaan sesetengah pihak. Tapi saya terpanggil juga untuk berkongsi. Jadi saya memohon maaf jikalau saya menyinggung perasaan siapa-siapa. Saya memohon maaf kalau kata-kata saya dipahit. Sebab sebagai seorang usahawan, sebagai seorang leader, seorang pemimpin, dan sebagai seorang Muslim, saya ada tanggungjawab untuk menyebarkan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat walaupun ia pahit. Dan saya ada tanggungjawab untuk menjadi seorang pemimpin yang adil supaya kelak saya dihisap, ditanya, diberikan pahala sampai kepada mahsyar nanti. Jadi atas tujuan ingat Tuhan dan ingat masyarakat ini, saya terpanggil untuk berkongsi dan saya memohon maaf, jutaan maaf jikalau perkongsian ini bakal menyentuh atau menyinggung perasaan sesiapa. Saya mohon maaf sebab saya seorang ketua syarikat yang harus mengajar pengedar saya mematuhi syariah, dan pematuhan syariah yang sebenar bermula daripada diri saya sebagai pemimpin. Jadi rata-rata di masyarakat, di pasaran, orang selalu dengar tentang tiga benda ataupun tiga bahan, tiga bentuk, three form of products yang akan biasa dijual di pasaran. 4 lah sebenarnya, tapi kita tak bincang yang keempat tu. Okay, yang salah satu adalah, salah satu adalah sebuk, tablet ataupun kapsul. Mengikut kajian saintifik dari segi perubatan moden, tradisional dan apa pun sebenar, badan manusia secara biologikal ni, ada orang kata 90%, 80%, 70% adalah dibuat daripada air. Jadi badan manusia senang menyerap air. Sebab itu kalau saya bagi contoh ekstrim, apa masuk penyerapan air yang cepat dan yang mantap. Hospital orang gila. Apabila ada orang gila duduk merau, tak hilang kawalan, duduk tumbuk semua benda, doktor akan cepat-cepat minta misi ambil picakari, masukkan ubat penenang dalam bentuk cecair. Dan doktor akan sumbat masuk ke lengan dia, ke mana-mana yang sempat, dan terus hampir serta-merta orang yang sakit jiwa itu akan bertenang. Jadi cepatnya resapan pendalin ataupun cecair dalam badan manusia, secepat itu. Dan ini adalah terbukti secara saintifik. Jadi kedua yang paling cepat adalah apa? Adalah sebuk. Sebuk sebagai contoh, kita ambil aliterah, kita letak dalam air, kita pancur, kita campur dengan kolewa, 1 sachet, kita buat susu, minum malam sebelum tidur. Minum, dia akan terus masuk ke perut, dicerna, diserap dengan baik nutrisi dia. Tambah pula inulin yang dalam alitera yang membuat sistem penghadaman badan kita begitu lengkap, begitu sempurna, mendapatkan bakteria yang baik untuk mencernahkan sepenuhnya nutrisi yang ada di alitera dan kolewa. Ini contoh sebuk. Dan di pasaran, selain sebuk juga dibuat dalam 2 bentuk yang berbeza. Satu, sebuk yang dimasukkan dalam bentuk kapsul. Okay, dimasukkan dalam bentuk kapsul. Dia dimasukkan dalam kapsul. Kapsul yang biasa kita tengok bentuk macam ni kan. Dia ada pembukaan di sini. Okay, ada yang lucina, ada yang warna merah biru, macam-macam warna, ada yang warna kuning kan. Jadi ada yang lucina. Dia masuk, dalam tu adalah sebuk. Dalam tu sebuk dia balut dengan ni kapsul yang sebegini. Okay, jadi proses capsulization ini, biasa kapsul di luar ni, pembalut dia dibuat daripada sesuatu benda yang nama dia gelatin. Okay, dibuat daripada gelatin.
Jadi gelatin ni datang dari dua sumber. Satu sumber yang halal, satu sumber yang tak halal. Jadi beberapa tahun lepas kan benda kecoh di UPM ke, di hospital ke, di macam-macam, sampai majlis fatwa kena ambil peranan, JAKIM kena keluar buat siasatan itu ini kan. Bahawasanya ada ubat-ubatan di hospital yang daripada kapsul dibuat oleh gelatin bab 1. Bab 1 gabungkan. Okay, yang dibuat daripada gelatin bab 1. Jadi kecoh lah. Dan peribadi saya tidak boleh marah hospital. Sebab apa? Sebab gelatin yang dibuat bersumberkan bab 1 ini, kos dia sangat murah. Kapsul ini kos murah. Sebab kenapa saya tak boleh salahkan? Sebab kalau orang pergi tengok hospital kerajaan, bayar RM1 je. Ada tak bayar langsung. Jadi macam mana kerajaan nak menambung kos ubat-ubatan yang begitu besar dan begitu mahal? Jadi terpaksa pilih sumber yang paling murah. Jadi kapsul gelatin sumber bab 1 adalah yang paling murah. Sebab yang halal mahal sedikit. Sebab babi merata-rata. Tengok babi merata-rata. Lain macam ayat. Jadi yang keduanya adalah tablet. Kedua adalah tablet. Tablet ini biasa dia akan buat satu mixing, dan kemudian dia akan buat lalu satu proses nama dia granulation. Granulation adalah membentuk. Dia akan campur sebut-sebut dalam tu, dan kemudian dia akan mengkeraskan ataupun granular kan. Saya tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Jadi biasa dalam bentuk bulat lah. Dalam bentuk bulat, kadang-kadang dia ada sikit bentuk ataupun ada nama ataupun ada macam-macam lah. Dan biasa dalam bentuk bulat. Dia macam-macam bentuk tapi dia biasa dalam bentuk bulat. Jadi inilah proses untuk tablet. Dan untuk serbuk pula, sama, dia ada satu proses mixing. Tapi dia tak ada granulation sebab dia tak buat bentuk keras. Dia akan terus masuk ke sachet. Okay? Dia dalam bentuk sachet filler. Okay? Macam yang kita tengok apa, Colewa, berry mix, Alitera dalam bentuk sachet. Jadi apa 3 proses ini sedikit berbeza, dan of course proses 2 ni adalah yang murah. Kenapa murah? Sebab dia murah adalah kandungan dia sikit. Biasa dia di antara 300 mg sehingga 500 mg. Biasa cara pasarannya. Okay, di pasaran. Dia sedikit, satu tablet sedikit je sebab dia tak boleh besar. Kalau dia besar cekik. Benar orang ambil kapsul besar-besar. Sepapan panjang macam sachet kita, Alitera. Itu cekik. Samalah tablet bulat besar macam ni, macam makan biskut telan. Mustahil. Jadi biasa dia dalam bentuk kecil dan dalam kandungan yang sedikit. 300 mg iaitu sama dengan 0.3 gram. Kenapa saya tulis gram? Sebab nanti senang nak buat perbandingan. Okay, manakala biasa produk dalam bentuk serbuk, dia bermula biasanya dengan 2000 mg sehingga mungkin 20,000 mg. Ataupun 2 gram sehinggalah 20 gram, 30 gram, 40 gram. Banyaklah. Okay, macam-macam. Dan sini kita boleh nampak perbezaan kandungan per unit, per kapsul, per tablet, per sachet yang sangat ketara. Sangat jauh kan? Okay, sangat jauh berbeza. 10 kali ganda mungkin. Lebih dia pun. Jadi, kos untuk produce satu tablet dengan satu kapsul pasti jauh lebih murah berbanding dengan produce satu sachet. Sebab kandungan dia pun jauh berbeza. Dan satu isu dalam producing tablet ataupun kapsul adalah proses mixing. Sebab apa saya jadi kata satu isu? Sebab kandungan per piece dia terlalu kecil. 0.3 gram ataupun 0.5 gram. Kecil. Sikit sangat. Jadi katakan kalau kita nak campur bahan yang berbeza, bahan aktif yang berbeza. Okay, contoh, kita guna Alitera. Alitera kita boleh campur inulin,
Kita campur pula dengan red dates, kurma merah. Kita campur pula dengan tongkat ali. Kita campur pula dengan cendawan susu harimau. Kita ada 4 bahan mentah campur sekali. Tapi kalau nak buat dalam tablet ada capsule, campur 4 ni sekali, sangat mustahil proses dia. Sebab apa? Sebab bila campur, dia ada dosage. Dosage kena tepat, kena jitu, kena precise. Tetapi susah nak dicapai dengan 0.3 gram per tablet ataupun per capsule. Sebab itu, rata-rata produk capsule tablet di pasaran, mereka tidak jual 10, 20, 4, 5, 3, 4 bahan mentah campur sekali. Tak. Jadi, ada orang jual vitamin C punya pil, vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin K. Ada perasaan tak? Jarang sangat yang jual multivitamin. Sebab bukan semua syarikat, bukan semua pengilang yang boleh mix semua benda dalam satu tablet yang begitu sikit kandungan secara jitu dan secara pemanfaat. Jadi, produk di luar sana banyak hanya single active ingredient mix dalam satu tablet, satu capsule. Jadi bagi orang yang nak vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, vitamin B12, mereka kena makan petong-tong. Bukan petong-tong lah. Berbotol-botol. Beli berbiji-biji kapsul dengan tablet telan. Setiap hari. Jadi vitamin A, D, E, K ni complete ada di produk susu. Dan produk susu yang terbaik kita adalah Colever, susu kolostrum. Kandungi vitamin A, D, E, K yang cukup lengkap. Tidak perlu telan 4, 6, 7, 8, 10 biji tablet ataupun kapsul setiap hari. Jadi ini masalah dan kekangan untuk tablet dan capsule mixing. Menyebabkan sebab terkekang sebab saiz tablet terlalu kecil. Jadi selalu orang bercerita kan, oh, ini Alitera mahal. RM150. Kita ceritalah. Alitera. Okay, Alitera dalam bentuk sebuk. Okay, kandungan dia 5 gram untuk 15 sachet. Okay, 5 gram untuk 15 sachet. 5 gram kali dengan 15, 75 gram. Okey. Tablet rata-rata 0.3 gram ke 0.5 gram. Kita kira yang 0.3 gram. 0.3 gram. Biasa mereka takkan letak 0.3 gram. Mereka letak 300 mg. Oh, nampak besar. Saya guna ni lah. 300 mg kali 60 biji. Oh, kan? Jadi apabila pengguna yang tak berapa pandai matematik dengan ukuran ini, mereka nampak 5 gram kali 15. Sikit lah. Sikit lah. 360. Oh, banyak. Itu adalah persepsi marketing yang mungkin ada penjual. Saya tak cakap semua. Mungkin ada penjual ataupun syarikat yang cuba memanipulasi. Boleh tak sebenarnya TDC nak manipulasi? Boleh. Saya print di kotak Alitera 5,000 mg. 1 gram sama dengan 1,000 mg. Saya boleh print je. 5,000 mg kali 15 sachet. Kali ini aku menang. Tapi kita tak buat lah. Sebab apa yang saya kata pada awal, kita sebuah syarikat yang mematuhi syariah. Okay, kita tidak menjadikan manipulasi pengguna sebagai maklumat kita untuk tapak habuan di dunia. Tetapi kita rugi di syurga. Sebab itu kita faham 5,000 mg adalah 5 gram. Letak 5 gram sudah. Kenapa nak pening-pening? RM100 letak RM100 lah. Jangan pergi letak apa? 10,000 sen. Memanglah besar. Tapi hakikatnya RM100 juga. Tak payah penipu. So biasa ada produk letak macam ni lah. Saya tak nak cakap nama. Sebab hari ini kita buka untuk buat name blaming. Kita cerita Alitera. Kita buat perbandingan mengajar pengedar TDC jadi lebih cerdik, pengguna lebih bijak. So sebenarnya 300 mg ni adalah 0.3 gram. 0.3 gram kali 60 sama dengan 18 gram.
18 gram banyak ke 75 gram banyak? Saya rasa tanya budak-budak pun faham kot. Jadi sebenarnya hakikat dia, satu produk yang apabila tukar mg dengan biji nampak banyak gila, sebenarnya hanya 18 gram. Ini 75 gram. Dan tak habis lagi ya. Sekotak Alitera harga dia RM150. Sebotol, tak tahu apa benda lah. Contoh, mungkin harga dia berapa? Okeylah, kita letak nama harga lain lah. Takut orang terasa. Saya letak nombor jangkau. Mungkin harga dia RM72. Betul? Mungkin RM72. Nampak 360, 15, 150, 72. Oh, murah. Ini lebih murah. Ini lebih murah, ini lebih banyak. Tapi selepas tambah tolak, kita kira sebagai seorang pengguna yang bijak, tak dibodohkan oleh penjual, kita mendapati Alitera 75 gram satu kotak. Dan produk ini hanya 18 gram rupanya. Kita ditipu oleh angka dengan kosong yang banyak. Jadi apabila kita bahagikan 75 bahagi 150, saya kira harga retail tau. Saya tak kira harga repeat order yang jauh lebih murah, hampir separuh daripada harga ni. Kita akan mendapati Alitera sebenarnya harga RM2 1 gram sahaja. RM2 1 gram ha? Yang ini macam mana pula orang ni? Yang ini macam mana? Ini akan jadi RM4 1 gram. Betul tak? Betulkan saya kalau salah. Jadi sekarang saya tanya anda semua, RM4 1 gram murah ke? RM2 1 gram murah. Dan kalau kira harga ahli, dia boleh pergi sampai RM1 1 gram untuk Alitera. Kalau katakan ini ada harga ahli lah, pun RM2 1 gram. Lebih mahal. Kerana nak banding harga ahli. Kita tak banding harga ahli. Dan saya yakin banyak produk di luar sana mana ada harga ahli, beli di farmasi, dia ambil semua. Untung farmasi kau orang guna saja. Jadi, perkongsian saya pada hari ini adalah untuk mengajar pengedar-pengedar Alitera, pengguna-pengguna di luar sana, jadilah pengguna yang bijak. Kita menghitung dari segi kos, dari segi belanja dengan cara yang lebih cerdik, usah dimanipulasi oleh penjual-penjual dan juga marketing term yang cuba untuk manipulasi dan menipu minda kita. Dan saya baru sentuh pasal harga. Dan secara logiknya kita fikir, satu produk kita beli sekotak ada 75 gram bahan aktif, kita makan, kesan dia mungkin tak jauh lebih hebat, lebih cepat, lebih laju daripada satu produk yang hanya 18 gram kita telan. 75 gram masuk, kenyang ke? 18 gram masuk, kenyang. Kalau makanan. 75 gram herba yang ada inulin, kuma merah, tongkat ali, cendawan susu harimau masuk ke badan kita, lebih efektif, lebih bermanfaat ke? Ataupun satu produk yang 18 gram saja masuk di perut kita, lebih bermanfaat? Dah lah dalam bentuk tablet dan kapsul, bukan sebut yang boleh larut dalam air terus masuk ke perut, membinakan sistem pengharaman yang bagus, sebab manusia majoriti dibuat dengan air. Ini satu jawapan yang rasa budak sekolah boleh menjawab, betul? Jadi 75 gram, 18 gram. Ini kena telan 60 biji. Ini hanya perlu makan 15 sachet. Itu pun sudah berbeza. Siapa nak telan ubat? Ubat lah, kapsul, tablet, rata-rata orang bagi ubat. 60 biji ubat. Tak cukup lagi ke nak telan ubat? Hospital dah sebaku, tambah pula 60 biji setiap bulan. Munasabah. Dan kalau kita nak dapat gram yang sama, kandungan yang sama, berapa kali tu? Kita kena 4 kali ganda lebih kurang. Masuk tu, kita kena beli 4 botol produk ini, baru sama dengan sekotak Alitera.
Jadi katakan kalau harga kita adalah 150 untuk Aditera dan 72 bagi produk ini, kita kena beli 4 kali tu. Kita kena belanja hampir RM300. Hanya boleh dapat, kalau betul manfaat dia ada, hanya boleh dapat manfaat yang lebih kurang dengan Aditera, dengan belanja 2 kali ganda lebih. Dan 4 kali kan, kali 60 kan, 240 biji pil anda sudah telan. 240 biji pil awak telan hanya sama manfaat dengan 15 sachet yang awak boleh minum macam ni, telan macam ni sahaja. Nak telan 240 biji pil baru dapat kesan sama itu pun kalau betul. Ataupun sekadar 15 sachet sudah ada kesan yang sama dengan belanja RM150 berbanding dengan RM300. RM300 beli 240 biji pil, telan 240 kali. Ini 15 sachet, pup, 1 sachet pun sama dengan 20 biji pil anda telan. Pilihan di tangan anda. Jadilah pengguna yang bijak. Dan saya berharap kita sebagai Muslim, terutamanya Muslim, tak Muslim pun sebenarnya, sebagai seorang penjual yang ada moral, yang ada etika, yang ada hati, kita jual daripada hati, kita jadi penjual yang jujur, kita jadi penjual yang amanah, kita jadi penjual yang betul-betul menyebarkan manfaat kepada pengguna-pengguna kita. Dan kita jadilah usahawan yang benar-benar menyebarkan informasi, ilmu, menjadikan pengguna kita lebih bijak, bukan menjadikan pengguna kita seperti bab 1 dan hanya manipulasi mereka untuk keuntungan sementara di dunia sampai tergadai syurga. Sama-sama pengedar-pengedar TDC, sama-sama kita buktikan kepada masyarakat, kita tunjukkan kepada luar bahawasanya pengedar TDC semua selling from our heart, menjual daripada hati ke hati, menjadikan pengguna kita lebih bijak, membina rangkaian pengedar-pengedar yang penuh dengan ilmu, penuh dengan kasih sayang, sikap yang benar, dan sama-sama kita bina legacy di dunia, istana di syurga, insya-Allah.